Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyayikhina wa li asatidatina al ahya'i minhum wal amwat syai'u lillah lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Muslimin, muslimat, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan meneruskan perbincangan berkenaan 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Pada malam ini kita akan meneruskan dengan hadis yang ke-19. Boleh rujuk pada halaman masing-masing, pada halaman yang berkenaan hadis yang ke-19. Tajuknya ialah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Ali Al-Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala Ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Baik, hadis ini hadis yang mengandungi pesanan-pesanan wasiat-wasiat utama yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan kepada umat ini seluruhnya. Baik, mari kita lihat terjemahan hadis ini satu demi satu. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di atas tunggangan, yang mana Sayyidina Ibnu Abbas berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, Hai anak, yang disebutkan ya ghulam, ya ghulam. Baik, ghulam ini dapat kita fahami adalah suatu panggilan yang dipanggil kepada anak kecil yang umurnya kira-kira tak melebihi 12 tahun. Jadi kalau dalam situasi hari ini di Malaysia ni, kita boleh nampak lah paling maksimum tu 12 tahun kan, umur darjah 6 Jadi kalau dah lebih itu, dah tingkatan tu, kita tak panggil ghulam, kita panggil yang bawah tu kita panggil ghulam, hai anak. Baik,
Aku akan mengajarmu beberapa perkataan. Nabi SAW nak mengajarkan beberapa perkataan, kalimat, ya. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam matan hadis ini, kalimat. Kalimat ini ialah kalimah jamak taksir. Kalimah jamak muannas, ya. Bukan taksir, jamak muannas. Satu kalimah, kalimah. Dua kalimah, kalimatani. Kalau banyak, 3 dan ke atas, kalimat, ya. Nabi nak mengajarkan beberapa kalimah kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Baik, yang pertama apa dia? Peliharalah Allah, niscaya Dia memeliharamu. Seterusnya, peliharalah Allah, niscaya engkau dapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya suatu umat kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah dapat mereka memberikannya kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah atas engkau. Dan jika engkau berkumpul untuk membahayakan engkau dengan sesuatu, tidak dapatlah mereka membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah kepada engkau. Diangkat segala pena dan telah keringlah semua buku. Riwayat Imam Tirmizi. Yang ini riwayat Imam Tirmizi. Kemudian berikutnya, dalam riwayat yang lain selain daripada Imam Tirmizi, ada menyebut, peliharalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapan engkau. Kenalilah Allah pada masa lapang, nescaya Dia mengenali engkau pada masa susah. Ketahuilah sesungguhnya apa yang ditakdirkan tidak datang kepada engkau, tidaklah kena pada engkau. Tetapi apa yang kena pada engkau tidaklah tersalah kena pada engkau. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesenangan itu tiba selepas kesusahan, dan sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Baik, kita akan ringkaskanlah dan kita akan lihat nanti dalam perbahasan yang lanjut. Baik, yang pertama apa dia? Peliharalah Allah, nescaya Dia memeliharamu. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapanmu. Ketiga apa dia? Nak minta kepada Allah. Keempat, nak minta pertolongan, mintalah dengan Allah. Yang kelima, kalau semua manusia, semua makhluk berkumpul merancang nak bagi suatu manfaat kepada kita, benda tu takkan berlaku kalau Allah tak tulis kepada kita. Baik. Seterusnya, kalau manusia berkumpul merancang nak membawa kepada kita suatu mudarat, benda itu takkan berlaku juga, melainkan kalau benda yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dilanjutkan dengan riwayat berikutnya. Kenalilah Allah pada masa lapang, nescaya Allah akan kenali engkau pada masa susah. Apa yang ditakdirkan kepada engkau, ini maksud kata kalau benda itu ditakdirkan takkan kena kat kita, maka benda itu takkan berlaku. Dan kalau benda yang memang Allah takdirkan kena pada kita, memang akan berlaku pada kita. Kemenangan datang dengan kesabaran. Kesenangan datang selepas kesusahan, dan sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Baik, tak apa, nanti kita akan lihat dengan lebih lanjut perbincangan berkenaan dengan hadis pesanan-pesanan yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana telah kita biasa bincangkan sebelum ini, kita akan berkenalan dengan periwayat hadis. Baik, untuk hadis ini, siapakah periwayatnya? Siapakah rawinya? Yaitu Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lihat di situ,
dilafazkan dengan doa radhiyallahu anhuma, kerana kita mendoakan kedua-duanya kepada Sayyidina Abdullah dan bapanya, yakni Sayyidina Abbas, maka radhiyallahu anhuma. Baik. Namanya ialah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kunyah beliau ialah Abu Al-Abbas. Abu Al-Abbas. Istimewanya beliau ialah beliau merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Lubabah binti Al-Harith Al-Hilali. Baik, bilakah Sayyidina Ibnu Abbas dilahirkan? Beliau telah lahir 3 tahun sebelum berlakunya hijrah dari kota Makkah. Jadi di sini dah memberikan gambaran berkenaan dengan usia Sayyidina Ibnu Abbas, ya, usianya. Baik. Beliau dikenali sebagai tinta ataupun habr. Ya, habr. Disebabkan ilmunya yang begitu luas. Baik. Beliau ialah salah seorang daripada Abadilah Arba'ah. Apakah itu Abadilah Arba'ah? Ejaannya ialah Ain, Ba, Alif, Dal, Lam, Ta marbutah, Hamzah, Ra, Ba, Ain, Ta. Abadilah Arba'ah, yakni Abadilah yang 4. Baik. Dalam perbincangan ilmu, apabila disebutkan Abadilah, itu merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Jadi banyaknya Abdullah itu dirujuk sebagai Abadilah. Abadilah. Baik. Maka yang 4 itu siapakah mereka? Salah seorangnya ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik, kita sebutkan 4 Abadilah tersebut. Siapa? Yang pertama ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, dalam hadis lain kita akan dengar nama Abdullah bin Umar. Baik. Yang berikutnya siapa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Itu yang kedua. Yang ketiga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan yang keempat ialah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Itulah 4 Abadilah, sahabat-sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Dikhabarkan ada sampai 300 sahabat Nabi yang dengan nama Abdullah, ataupun lebih daripada itu. Namun apabila disebutkan Abadilah yang 4, maka itulah mereka 4 Abdullah tersebut, ya. Dan kesemuanya adalah insan-insan yang begitu hebat, yang sama-sama kita akan pelajarinya, kehebatan ilmu dan akhlak serta iman mereka. Baik. Sifat yang ada kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, apakah, ya? Antaranya adalah ketajaman berfikir, faqih dalam agama. Apa maksud faqih? Faqih bermaksud orang yang memahami, ya, memahami agama ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah berikan kefahaman agama untuknya. Baik. Dalam kalangan sarjana, dalam kalangan ilmuwan, dalam kalangan ulama, jika disebut kepada fuqaha, maka dirujuk kepada mereka yang mendalami, yang menguasai, yang menjadi pakar dalam bidang fiqh, ilmu-ilmu kefahaman agama Islam, fuqaha. Baik. Mempunyai lidah yang fasih dan lain-lain lagi. Hadirin dan hadirat sekalian, inilah berkat doa Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apakah doa Nabi tersebut? Nabi mendoakan kepadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil.
Ya Allah, kau berikanlah kepadanya, yakni Ibnu Abbas, faqih, yakni faham dalam agama, serta kau ajarkanlah kepadanya ta'wilan. Baik. Jadi doa ini, lafaz ini, sirah ini boleh kita gunakan untuk kita doakan kepada anak-anak kecil kita, anak-anak kita, anak-anak jiran kita, cucu kita dan seumpamanya. Pegang kepada mereka dan doakan ini, kerana ini adalah sirah yang Nabi kita guna, lafaz yang Nabi kita guna, teks yang Nabi kita guna. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya. Itu adalah kalau anak yang seorang lelaki. Jika perempuan, tukarkan dhamirnya, Allahumma faqihha fid din wa'allimha at-ta'wil. Ya, itu dia. Tukarkan dhamirnya. Dan kalau dalam doa kita secara umumnya kita niatkan kepada semua yang kita kenal, anak-anak kecil, anak-anak yang sedang membesar, boleh tukarkan dhamirnya lagi. Allahumma faqihhum fid din wa'allimhum at-ta'wil. Jadi kita telah rangkumkan, kita doakan kepada semua. Baik. Jadi barakah doa Nabi termakbul, maka subhanallah Sayyidina Ibnu Abbas menjadi seorang yang sangat alim dan faqih dalam agama ini, menjadi rujukan umat Islam. Baik. Ya, ketinggian ilmu Ibnu Abbas ini sungguh pun usianya masih muda. Dengan siapa? Daripada siapa baginda beliau belajar Al-Quran, ya? Beliau belajar daripada Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit, sehingga beliau digelar sebagai tarjuman Al-Quran, orang yang pakar dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Sebaik-baik orang yang menafsirkan Al-Quran ialah Abdullah bin Abbas. Jadi apabila kita mengikuti kuliah ataupun syarahan tafsir Al-Quran, maka insya-Allah kita akan bertemu dengan nama Sayyiduna Ibnu Abbas. Baik. Di sini dinyatakan juga lah nama kitab yang mana kita boleh rujuk lagi untuk mengetahui dan memanfaatkan, ya, pandangan-pandangan ilmu Sayyidina Ibnu Abbas mengenai tafsir Al-Quran. Baik. Berikutnya, Sayyidina Umar bin Khattab memasukkan Sayyidina Ibnu Abbas dalam majlis walaupun usianya masih kecil, dan meminta bantuan ilmunya yang luas dan akalnya yang besar. Ini apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sungguh pun masih muda, namun peranannya digunakan dalam majlis yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Baik. Dinyatakan bahawa terdapat lebih daripada 60 buah hadis yang mana Sayyiduna Ibnu Abbas dengar secara langsung daripada Nabi SAW. Hal ini dinyatakan dalam juzuk awal dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana dinyatakan Sayyidina Ibnu Abbas mendengar secara langsung lebih daripada 60 buah hadis. Baik. Di sini dinyatakan menurut Ibnu Al-Jawzi, beliau telah menghafal dan meriwayatkan sebanyak 1660 buah hadis daripada Rasulullah SAW. Mereka dalam Musnad Imam Ahmad pula sebanyak 1692 hadis. Jadi ini nak menunjukkan, Masya Allah, hebatnya akal, memori, ingatan yang ada pada Sayyidina Ibnu Abbas. 1660 hadis. Maka Masya Allah, kita sangat menghargai segala ilmu dan kesungguhan para ulama Islam dan para sahabat Nabi. Kita hari ini mudah, ya, banyak sangat sumber yang ada dalam internet, boleh di-type dengan cepat nak dapatkan hadis apa. Tapi perkara ini tidak berlaku pada masa sebelum ini. Baik.
Berikutnya dinyatakan pujian-pujian yang telah diberikan kepada Ibnu Abbas. Yang antaranya, sebaik-baik orang yang menafsirkan Al-Quran ialah Abdullah bin Abbas. Yang berikutnya, Muawiyah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang beberapa masalah. Ibnu Abbas menjawabnya, dan Muawiyah berkata, "Engkau benar wahai Ibnu Abbas, dan aku bersaksi bahawa engkau adalah lidah bagi ahli keluargamu." Kemudian dia berkata kepada orang yang berada di situ, "Aku tak pernah bercakap dengan beliau melainkan beliau dalam keadaan sentiasa bersedia, menunjukkan keluasan ilmu." Kalau tengok hari ini, misalan yang boleh kita ambilkan ialah seseorang itu kalau begitu luas ilmunya, begitu luas kefahaman ilmunya, yang dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, jika ditanya dalam keadaan apa-apa pun, beliau insya-Allah akan dapat menjawabnya. Semasa tengah berjalan, semasa tengah berehat dan seumpamanya. Tak semua orang mampu buat benda ini. Sebahagiannya perlu tahqiq terlebih dahulu, terpaksa merujuk kitab-kitab terlebih dahulu. Namun sebahagian ulama fuqaha Islam yang Allah berikan kurniaan ini, mereka dapat menjawab dengan begitu pantas dan mudah, ya, dalam keadaan sentiasa bersedia. Baik. Ibnu Abbas digelar sebagai lautan kerana ilmunya yang banyak. Baik. Dalam ilmu bahasa Arab, secara majaz, secara majazinya, ada sebahagian ungkapan, kalau disebutkan al-bahru, itu nak menggambarkan bahawa seseorang itu luas ilmunya. Contoh kalau buat ayat dalam ilmu bahasa Arab, dakhala al-bahru al-fasla, telah masuk laut ke dalam kelas. Kalau secara literalnya, harfiahnya, macam mana nak faham benda ni? Laut masuk dalam kelas, apa maksud dia? Itu bukannya hakiki, majazi dalam bahasa Arab. Al-bahru itu ungkapan majaz nak menggambarkan seseorang itu luas ilmunya. Al-bahru. Kalau al-asad pula apa dia? Seorang yang berani. Al-asad. Ja'a al-asadu ila al-masjid. Singa telah datang ke masjid. Siapa tak faham bahasa Arab, dia takut dah. Dia akan lari hitam bukan? Singa datang ke masjid. Namun di situ adalah secara majaz, ya. Okay, baik. Jadi nak kaitkan di sini, nak hubungkan di sini, gelaran lautan itu kerana luasnya ilmu. Baik. Ibnu Abbas adalah tinta kepada umat ini. Berikutnya, aku tak pernah melihat orang yang betul-betul menjaga larangan-larangan Allah lebih lagi daripada Ibnu Abbas. Kembali kita hubung kaitkan balik. Bagaimana sebelum ini kita sangat menekankan bahawa apabila seseorang itu benar-benar memahami ilmu agama, menghayatinya, mengamalkannya, kuat keyakinannya kepada akidah Islam, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, hari kiamat dan seumpamanya, maka dia akan betul-betul menjaga larangan-larangan Allah. Tak akan berani nak cuba buat, tak akan berani nak cuba mendekati larangan-larangan tersebut. Itu adalah natijah, kayu ukur yang boleh kita ambil sejauh manakah faedah ilmu agama yang kita pelajari. Mudah-mudahan itulah faedah yang kita nak dapat. Rugi sangat kalau belajar dengan begitu banyak, tapi kita mengambil mudah dan melanggar peraturan-peraturan agama. Dia sangat kontradik. Itu yang kita sama-sama usahakan, biar seiringan dan biar paralel. Kita belajar banyak
faham, amalkan dan diterjemahkan dalam bentuk taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Maka di hadis ini kita ambil faedah bagaimana Ibnu Abbas telah diberikan pengiktirafan bahawa beliau sangat menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya dinyatakan bagaimana digambarkan rumah Ibnu Abbas penuh dengan ilmu, ya, penuh dengan ilmu. Bahkan pada hari ini pun pernah kita dengar kisah-kisah yang dinyatakan bagaimana sebahagian ulama ataupun ahli ilmu yang mana rumah mereka ni tak besar sangat tapi penuh dengan kitab-kitab, ya. Baik. Ketika Nabi SAW wafat, Sayyidina Ibnu Abbas baru sahaja masuk usia baligh. Beliau telah wafat di Taif pada tahun 68 Hijrah, walaupun ada khilaf. Baik. Dan dikhabarkan bahawa semasa beliau dikebumikan, terdengar ayat yang dibaca. Apakah ayat tersebut? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik. Wahai jiwa. Yang pertama, wajib kita semua mentaati perintah Allah, sama ada secara sendirian, fardi, ataupun secara berjamaah. Umpamanya, antara contohnya ialah dalam melaksanakan ibadah solat. Lebih-lebih lagi jika dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau surau. Mengapa demikian? Dinyatakan afdal solat berjamaah ini berapa? 27 kali. Gandaannya 27 kali. Bukan maksud kata semua yang datang solat berjamaah ini akan dapat, dalam bahasa mudah dapat RM27. Tak. Masing-masing akan dapat pahala mengikut kualiti solat masing-masing, tapi digandakan 27. Itu kalau solat secara berjamaah. Ambil contoh, kita buat gambaran yang mudah. Solat yang macam tak berapa kemah lagi, dapat pahala RM1. Kalau solat sendiri dapat RM1, tapi kalau solat secara berjamaah dapat RM27. Solat yang lebih khusyuk, yang lebih berkualiti, umpamanya RM100 kalau solat bersendirian. Kalau solat secara berjamaah dapat RM2,700. Itu gandaannya. 27 kali lebih baik itu dalam masuk gandaan. Bukan maksud kata pukul rata. Khusyuk ke tak khusyuk ke, sempat takbiratul ula dengan imam pun, tak sempat pun, semua dapat RM27 saja. Tak. Yang dimaksudkan adalah gandaan. Masing-masing berbeza mengikut kualiti solat masing-masing. Namun gandaannya 27 kali lebih baik. Bahkan bila kita solat secara berjamaah ini, banyak peluang interaksi dan pahala muamalat dengan masyarakat yang ada. Bila kita datang solat, kita ada peluang untuk bertanya khabar, memberi salam, senyum, tanya khabar, berjabat tangan dan seumpamanya. Dan benda itu tidak berlaku ataupun kurang berlaku kalau kita solat secara bersendirian. Baik. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebut dengan kalimah ghulam kerana usia Ibnu Abbas masih kecil. Masih kecil. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ghulam ini boleh dikatakan tak lebih daripada 12 tahun.
Jangan dah pula panggil budak besar kata 5 panggil ghulam lagi dah. Dia lebih kurang darjah 6 dan ke bawah panggil ghulam. Boleh lagi panggil ghulam. Ya ghulam, ya ghulam. Ini antara uslub dakwah Nabi SAW. Bolehlah lepas ni kalau anak atau cucu kita cuba sebut ghulam. Kita nak ikut cara Nabi SAW. Ya ghulam, ya ghulam. Baik. Nabi sebut ghulam, kalimah ghulam kepada Sayyidina Ibn Abbas, dan Nabi nak mengajarkan beberapa kalimat dengan tujuan berikan peringatan. Tapi kalimat ini sebagaimana kita faham adalah kalimat yang besar maknanya. Bukan kepada Sayyidina Ibn Abbas sahaja, tetapi untuk seluruh umat ini mengambil faedahnya. Baik. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Nabi SAW melihat bahawa Sayyidina Ibn Abbas ini layak menerima nasihat ini, wasiat ini, sungguh pun usianya masih kecil. Seorang Nabi Rasulullah SAW mengajar umatnya, lebih khusus lagi kepada Ibn Abbas pada usianya yang begitu muda. Umpamanya hari ini kita memberikan nasihat kepada anak kita yang usia belum lagi masuk sekolah menengah. Ya, baik. Itulah kedudukan yang hebat bagi Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan berkat doa yang Nabi panjatkan kepada Allah, Nabi mohon kepada Allah agar berikan kefahaman agama kepada Ibn Abbas dan mengajarkan kepadanya takwilan. Berkat doa Nabi, maka Sayyidina Ibn Abbas menjadi salah seorang yang begitu hebat rujukan